A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang anak-anak murid-murid tahun 4 Sekolah Rendah Islam Hidayah. InsyaAllah program kita pada malam ini ialah Qiyam Aulad dan Banat tahun 4. Okay, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, kita mulakan dengan membaca kitab Al-Fatihah. Okay, Ustazah ucapkan tahniah pada anak-anak yang berjaya hari awal. Okay, tahniah yang berjaya tepati masa adalah amalan yang mulia. Okay, untuk pengetahuan anak-anak semua yang Ustazah kasihi, program Qiyam ni sepanjang tahun memang selalulah diadakan oleh sekolah kita. Kalau baru-baru ni murid tahun 5 dan 6 telah melalui Qiyam. InsyaAllah kini tiba giliran murid-murid tahun 4 lah. Okay, jadi sempena tema yang sekolah selalu sebut, cikgu-cikgu selalu sebut ataupun guru selalu sebut dalam kelas, tepati masa amalan mulia. Jadi kita punya program malam ini tajuknya adalah berkenaan masa. Okey, tajuknya pada malam ini ialah amanah terhadap masa. Jadi Ustazah tak nak bercerita lebih panjang. Kita akan jemputlah penceramah kita pada malam ini, iaitu Ustazah Mas Hidayu Mausin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk atau perkongsian bertajuk amanah terhadap masa. Okay, Ustazah Mas Hidayu ni beliau merupakan Ketua Unit Pembangunan Sasiah dan Murid Sekolah Rendah Islam Hidayah. Jadi insyaAllah Ustazah Mas Hidayu akan kupaslah dengan lebih detail, dengan lebih terperinci. Jadi Ustazah harap anak-anak semua dapat beri perhatian. Kalau ada nota, sediakan buku nota. Nanti di akhir kita punya slot pengisian pada malam ni akan ada sedikitlah link kehadiran dan juga sedikit maklumat ataupun isi penting yang anak-anak kena isilah. Jadi sila ambil perhatian dan berikan tumpuan. Jadi Ustazah dengan suka ceritanya tanpa membuang masa, Ustazah sebut Ustazah Mas Hidayu Mausin. Persilakan. Okey, alhamdulillah, jazakillah khairan katsira. MC pengacara kita pada malam ini Ustazah Wan Aisyah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selawat dan salam kita pada Rasulullah SAW yang murabi agung kita, contoh teladan yang terbaik buat kita insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita sama-sama berada di majlis ilmu ni pada malam ini. Yang pertama, Ustazah harapkan kita sama-sama ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya kita pada malam ini, keberadaan antum, walaupun Ustazah tak nampak muka-muka wajah-wajah anak Ustazah kat depan ni, Ustazah harap hati kita sentiasa bertaub, insya-Allah. Bila mana kita berada di majlis ilmu, malaikat mendoakan kita kan. Ikan-ikan di lautan, bahkan semut yang kita tak terhitung bilangannya pun mendoakan kita insya-Allah. Jadi Ustazah ucapkan tahniah pada anak-anak yang hadir pada malam ini, masya-Allah. Ustazah yakin antum bersedia untuk mempelajari sesuatu, mendapatkan sesuatu pada malam ini. Jadi Ustazah harap antum fokus dan catat apa yang akan Ustazah sampaikan insya-Allah. Okey, seperti yang antum ketahui, program Lailah Imaniah kita bermula dengan bacaan maksurat kan. Mungkin baru sebentar tadi selepas maghrib tadi antum membaca maksurat bersama keluarga masing-masing. Mudah-mudahan menjadi amalan zikir harian kita pada waktu pagi dan petang insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah tajuk kita pada malam ini adalah amanah terhadap masa. Okey, amanah terhadap masa. Okey, ini adalah tema tepati masa amalan mulia ni merupakan tema yang selalu disebut-sebut oleh guru pada minggu ini insya-Allah. Okey. Okey, Ustazah Wan Aisyah boleh sebelum tu. Ada tajuk dia. Sebelum
Okey ni tajuk kita pada malam ini amanah terhadap masa. Bila disebut tentang amanah, perkataan yang berat. Bila sebut je perkataan amanah, memang perkataan yang berat yang terpikul di bahu setiap orang. Jadi malam ini Ustazah nak tekankan tentang amanah terhadap masa. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya yang seterusnya Ustazah. Okey. Ini yang Ustazah dah sebut tadi. Okey, seterusnya okey. Jadi sebelum kita pergi jauh menerangkan tentang amanah terhadap masa ni, jom kita rujuk Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kita, insya-Allah. Okey. Okey, next slide. Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran Allah selalu sebut, dan antum pun sebelum habis kelas kan kita tutup dengan surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau kita tengok di sini bagaimana Allah bersumpah dengan masa. Sama ada Allah kata manusia ni dalam kerugian. Tetapi Allah kecualikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni. Okey. Kita tengok pula macam mana Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa laparmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih. Okey, next kita tengok bagaimana Rasulullah. Okey, kalau kita tengok masa, pembahagian masa tu Rasulullah sebut ada masa muda kan. Ada masa, next Ustazah Wan Aisyah. Kalau kita tengok slide tu, ada masa muda kan, ada masa sihat. Masa muda lawannya masa tua. Ada waktu kita muda, ada waktu kita tua. Kalau kita tengok antum sekarang berumur 10 tahun dah jam 4 kan. Muda lagi kan. Antum masih muda, masih sihat, masih kuat kan. Antum mempunyai masa lapang yang sangat banyak, dan Allah bagi kita masih lagi hidup, masih lagi ada kehidupan untuk kita berbuat sesuatu. Sebelum sampai waktu kita dah tua kan. Kita tak naklah waktu kita sakit baru kita nak buat kebaikan. Okey, jadi ada 2 pembahagian, ada 2 pilihan yang kita boleh buat. Sama ada kita nak berada dalam keuntungan atau berada dalam kerugian. Bagaimana kita nak menggunakan masa? Sama ada kita menggunakan masa kita dalam ketaatan kepada Allah, memberi manfaat kepada diri kita, memberi manfaat kepada orang lain. Yang tu kita berada dalam keuntungan. Tapi sebaliknya kan, macam mana orang yang rugi ni? Berjam-jam main game, tengok movie yang tidak bermanfaat kan, bercakap, menulis kan, ataupun melakukan perkara-perkara yang sia-sia, ataupun tidak melakukan apa-apa kan. Dia tanya apa yang kita dah buat pada hari ni. Cuba kita muhasabah diri kita. Daripada pagi tadi bermula kita bangun tidur kan, sampailah sekarang apa yang kita telah gunakan masa yang Allah kurniakan pada kita. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Okey, cuba antum ingat balik, anak-anak ustazah yang depan ustazah ni, ingat balik. Daripada bangun tidur tadi kan, kita ada tak ucap bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kan. Pertama kali perkara yang kita perlu buat bila bangun tidur, kita bersyukur pada Allah kerana Allah masih lagi memudahkan kita waktu, kesempatan kan untuk kita beramal soleh. Okey, next. Okey, seterusnya kita kita tengok pula sahabat Nabi. Tadi kita cuba muhasabah diri kita tadi. Macam mana kehidupan kita?
Dari awal kita bangun sampai sekarang. Okey, sekarang ni Ustazah nak antum mengenal ni ada sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas. Okey. Pernah Rasulullah SAW bersama dengan Abdullah bin Abbas ni. Apa kata-kata Rasulullah? Ya ulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. Apa Rasulullah SAW kata? Jagalah Allah. Jagalah ajaran-ajaran Allah, nescaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah ajaran-ajaran Allah, nescaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah ajaran-ajaran Allah, nescaya kamu akan mendapatkan selalu mendapatkannya. Allah tu selalu menjaga kamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Ustazah ulang, jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu mendekat di hadapanmu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Okey. Jadi Rasulullah pun ada juga menasihati Abdullah bin Abbas, kenalilah Allah. Ataupun ingatlah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu buntuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Jadi antum boleh hafal. Ini adalah hadis yang antum selalu dengar kan. Jagalah Allah, nasya Allah menjagamu ni. Hadis Rasulullah, ihfazillah hayahfazka. Antum boleh hafal. Ihfazillah hayahfazka. Jagalah hak Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Okey, jadi bertepatanlah dengan tagline kita. Kalau kita tengok dalam di sekolah kan, guru selalu ingatkan, guru selalu sebut kan, AMMM kan, Allah melihat, malaikat mencatat. Kita kena rasa Allah selalu melihat kita kan, BK, buat kebaikan, boykot kejahatan. Sesuailah dengan hadis Nabi ni kan. Kita buat baik kan, jaga apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah suruh kan, tinggalkan apa yang Allah larang, kita akan rasa merasai Allah menjaga kita. Dan Allah berjamin Allah akan jaga kita kalau kita menjaga hak-hak Allah. Barulah kita dapat melahirkan, kita dapat menjadikan diri kita seperti Abdullah bin Abbas ni kan. Soleh, muslih, cemerlang, tambah rahmah insya-Allah. Itulah yang kita sama-sama nak berusaha untuk menjadikan diri kita soleh. Bukan sekadar kita nak jadi baik untuk diri kita, tetapi untuk muslih. Kita nak ajak juga adik kita, abang kita, adik-beradik kita dan keluarga kita kan. Dan kita nak menjadi seorang muslim yang cemerlang. Bukan sekadar cemerlang tapi rahmah. Baik tutur katanya. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana kita nak mengurus masa kita? Bagaimana kita nak mengurus masa kita? Kalau setiap orang ada masa 24 jam. Jadi kita perlu perlu sediakan jadual waktu. Ustazah yakin ada di antara yang mendengar ni yang dah ada jadual waktu dia. Alhamdulillah. Tahniah yang dah sediakan jadual waktu. Sebab waktu mentor-menti sebelum ni pun guru mentor minta supaya antum ada jadual waktu. Penting sangat ada jadual waktu ni. Sebab apa? Bila kita ada jadual waktu, masa kita dapat urus dengan lebih mudah. Jadi antum perlu susun waktu mengikut kesesuaian. Sebab setiap orang berbeza. Jadi tak bolehlah kita nak ikut jadual kawan kita. Sebab mungkin jadual kawan kita itu tidak sama dengan jadual ataupun keadaan kita. Okey. Mungkin setengah orang dia boleh belajar awal pagi kan. Setengah orang dia rasa tak mampu lagi nak belajar bangun pukul 4 pagi. Tapi jadi ikut kesesuaian. Okey. Jadi bila antum membuat jadual ni, antum perlu buat sesuatu yang mampu dicapai oleh diri sendiri. Contohnya kalau antum target untuk baca buku, janganlah sampai hari ni nak habiskan satu buku. Perkara tu antum rasa susah nak capai. Jadi jangan letakkan sesuatu yang kita sendiri tak mampu capai. Jadi macam mana kita nak sediakan jadual, kita buat sesuatu, letak target yang kita mampu capai. Okey.
Sesungguhnya Ustazah nasihatkan kan, dalam kita membuat jadual tu ada waktu kita gagal mengikut jadual. Tapi tak apa, yang penting kita dah ada jadual. Terus bangkit, terus usaha. Yang penting adalah proses tu, antum usaha dan terus berusaha sehingga antum dapat mengurus masa antum dengan baik. Jadi setiap orang mempunyai cabaran masing-masing dalam mengurus masa ni. Ujian dan cabaran kita berbeza-beza. Jadi mungkin antum ada ujian dari sudut dia susah nak atau susah nak bangun kan. Terlebih tidur kan. Ada orang mungkin ada adik-beradik yang selalu mengganggu ke. Okay, jadi setiap orang berbeza-beza. Jadi antum kena sesuaikan. Jadual tu sesuaikan dengan diri masing-masing, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, next. Okey, jadi Allah yang amanahkan kita 24 jam sehari. Jadi antum perlu bahagikan masa. Masa untuk belajar. Kalau dari pagi sampai tengah hari kan ataupun petang kita ada kelas online. Okey, jadi antum kena letakkan masa tu. Okey, masa untuk belajar. Jadi lepas kelas online mungkin antum berehat sekejap kan, antum buat homework yang Allah yang guru amanahkan ataupun kerja rumah yang guru amanahkan. Masa untuk keluarga juga ada. Ada waktu antum peruntukkan untuk membantu ibu ayah di rumah, membantu ibu. Contoh pada waktu petang ke kan, ada waktu masa untuk membantu ibu melipat baju kan. Okey, membasuh baju. Sebab antum dah tahun 4 kan. Antum dah ada perkara-perkara yang boleh antum memberi manfaat untuk keluarga antum. Masa untuk santai dan berehat. Jadi kita ni bukan robot kan. Boleh je buat kerja 24 jam kan. Tak boleh. Kena dalam jadual tu kena ada masa untuk kita berehat. Kita rehat. Ada biasanya waktu rehat ni kita ikut masa waktu solat. Lagi mudah. Maksudnya bila dah waktu solat, itulah masa untuk kita rehat, untuk kita makan kan. Makan sekejap, lepas tu solat kan. Bila kita letakkan masa rehat kita tu mengikut waktu solat kan, kita akan dapat solat di awal waktu. Okey. Dalam jadual juga kita ada perlu ada masa untuk penjagaan diri kita. Macam mana kita nak mengurus kekemasan bilik kita kan. Kita nak mengurus diri kita dari sudut kebersihan diri. Semua tu ada dalam buku, dalam konstruk PKPIM kan. Jadi itulah yang perlu antum masukkan juga dalam jadual antum. Waktu bila nak waktu lepas bangun tidur kena kemas tempat tidur kan. Okey, waktu mandi bila kan. Jadi perkara itu perlu dimasukkan dalam jadual. Begitu juga masuk untuk kita beribadah. Ibadah khusus. Kalau tadi ibadah umum, ibadah khusus tu maksudnya solat kan. Ada masa untuk kita solat duha. Kita masukkan dalam jadual kan. Kita kena budayakan solat duha. Puasa sunat isi Khamis. Jadi antum kena masukkan. Sebab kalau kita tak masukkan dalam jadual, mungkin kita terlupa. Okey. Jadi akhir sekali adalah masa untuk tidur. Tidur pun adalah satu ibadah. Jadi antum kena tidur awal supaya kita boleh bangun awal pada keesokan paginya. Barulah kita boleh fokus bila kita ada kelas online kan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah contoh. Jadi sesiapa yang belum buat jadual, boleh teruskan membuat jadual sekarang. Selepas ni, lepas program ni kan. Kalau antum tak tahu macam mana nak buat jadual, sebenarnya kalau antum search je dekat internet banyak contoh-contoh ataupun secara praktikal macam mana nak buat jadual. Ini antara contohnya. Okey. Contoh ni Ustazah kat daripada pagi. Sebenarnya daripada kalau tengok kat situ, dia letakkan waktu bila dia nak study, waktu bila kita nak exercise, waktu bila kita nak rehat. Okay, jadi kita tulis note kat situ. Kalau belajar contoh, biasanya kita akan mula belajar awal pagi. Sebab waktu tu otak kita masih fresh kan. Lepas tu, waktu rehat, dan ni Ustazah dah sebut tadi, waktu solat, waktu rest tu biasanya waktu rehat tu kita ambil waktu solat. Waktu tu kita tak boleh berlama-lama sangat kan. Jadi kena ada disiplin bila kita
buat jadual waktu kan. Tapi janganlah putus asa, dah buat jadual je tapi tak ikut, dah tak naklah buat jadual. Bila antum rasa antum dah buat jadual, itu adalah satu kejayaan untuk antum kan. Jadi yang seterusnya antum kena belajar untuk disiplin diri untuk mengikut jadual. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Ustazah nak sebut tentang fokus pada satu kerja. Kadang-kadang kita ada banyak kerja nak kena buat. Bila antum ada kerja kan, bila antum dah ada jadual, antum fokus pada kerja yang antum nak buat tu. Dan antum kena kenal pasti, kena muhasabah balik. Biasanya apa yang menyebabkan kita tak fokus? Bila kita dah tetapkan, okey hari ni nak siapkan kerja matematik contohnya. Apa yang menyebabkan kerja tu tak siap-siap? Guru dah bagi dah. Minggu lepas lagi guru bagi kerja tapi tak siap-siap. Kenapa? Jadi antum kena kenal pasti perkara yang menghalang kita untuk fokus untuk siapkan sesuatu kerja kan. Kalau antum fokus dalam belajar kan. Sekarang ni antum tak banyak komitmen lagi. Ibu ayah amanahkan antum untuk belajar, menuntut ilmu. Jadi antum kena fokus untuk menuntut ilmu. Kalau guru bagi ke homework, siapkan homework. Semua tu untuk antum supaya antum lebih faham kan. Antum lebih tersusun kehidupan antum insya-Allah kan. Ini contohnya apa yang selalu mengganggu kita, gadget kan, handphone kan, nampak je handphone, mulalah nak tengok mesej kan, mulalah nak tengok YouTube. Jadi bila antum tahu, oh itu yang menghalang antum atau menyebabkan antum tak fokus, jadi antum tak boleh letak phone tu dekat depan, dekat depan sebelah. Jadi kena letak tempat lain supaya kita boleh fokus untuk siapkan. Okey, bagi masa 30 minit ni memang nak siapkan kerja matematik. Jadi fokus untuk siapkan kerja tersebut. Jadi kalau kita tidak fokus, sampai bila-bila kerja kita tidak siap pada masa yang ditetapkan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Jadi kalau biasanya macam apa yang boleh memotivasikan kita untuk ikut jadual ni kan? Kita tahu masa sangat penting untuk kita kan. Memang kita kena hargai masa, gunakan masa dengan kebaikan. Gunakan masa dengan belajar bersungguh-sungguh kan. Jadi kalau kita dah kita boleh ikut jadual kita, hari kita, contohnya hari esok tu kita rasa diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita kena hadiahkan diri kita, reward diri kita bila diri kita mencapai sesuatu. Contoh, okey, minggu ni dapat ikut apa yang kita tetapkan dalam jadual tu kan. Kita boleh siapkan homework matematik, kita dah dapat siapkan bahasa Melayu. Jadi hujung minggu tu kita contoh reward diri kita. Okey, mungkin ada waktu kita boleh melihat cerita kan. Cerita-cerita ke, movie ke kan. Tapi movie tu antum kena lihat sama ada movie tu yang memberi manfaat ataupun yang berfaedah ataupun boleh melalaikan kita. Sebab mata kita kan, tangan kita, apa yang kita buat tu akan ditanya kan. Jadi pastikan antum melihat movie atau cerita tu yang boleh membangunkan diri kita, bukan melalaikan kita. Jadi antum kena reward ataupun nak bagi something lah, nak beli sesuatu lah untuk diri kan. Sebab antum dah dapat mencapai tujuan yang antum nak kan. Okey, jadi perlu ada reward. Jadi itulah yang menjadikan kita bersemangat. Bersemangat untuk kita kata bersemangat untuk mengikut jadual yang kita susun. InsyaAllah. Jadi kita kena hargai diri kita juga. Hargai diri kita sendiri. Okey, seterusnya. Okey, ni kata-kata orang yang berjaya ialah orang yang berjaya mengurus masa dan serius soal masa. Okey, kalau antum tengok kan video-video ke kan, antum baca tentang orang-orang yang berjaya, mereka berjaya, faktornya utama adalah mereka berjaya mengurus masa dan mereka sangat serius soal masa. Masa itu adalah kehidupan kan. Masa tu sangat berharga, memang tidak boleh nak patah balik kan. Jadi
cuba bayangkan masa pun adalah makhluk Allah kan. Kita terikat dengan masa. Tapi kalau Allah beritahu masa supaya tak terikat pun boleh je kan. Contohnya kalau kita tengok kisah macam mana Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa dah meninggalkan 200 dah lama 200,000 tahun kan. Tapi bila Nabi Isa di akhir zaman nanti, Nabi Isa turun masih lagi usia dia sama seperti mana dia diangkat. Dia tak terikat dengan masa. Tapi kita Allah kurniakan kita masa kan. Jadi kita terikat dengan masa dan kita kena gunakan masa kita dengan sebaiknya. Jadi antum 10 tahun kan. Sekarang antum dah 10 tahun kan. Nanti kena belajar sekarang macam mana nak mengurus masa. Sebab macam mana antum mengurus masa sekarang, itulah antum pada masa akan datang. Jadi usaha, yang penting proses tu macam mana kita mengurus masa kita. Kalau belum pandai buat jadual, belajarlah buat jadual. Dekat internet, sekarang kan mudah, semua di hujung jari. Antum tarik je, nanti akan keluar ramai orang yang berkongsi tentang macam mana nak buat jadual waktu, macam mana nak mengurus masa. Okey? Dan serius soal masa. Kita kena ada rasa bersalah. Kita kena ada rasa bersalah kalau satu hari tu banyak masa kita terluang dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Terutamanya cabaran antum game kan. Kalau kita tidak banyak masa kita dengan ilmu, menuntut ilmu, jadi kita akan tertinggal lah dengan kawan-kawan kita yang lain. Jadi kita kena sama-sama serius soal masa yang Allah anugerahkan. Sebab Allah akan tanya kan. Allah akan tanya balik apa yang kita dah buat setiap saat, setiap detik kan. Allah akan soal. Malaikat sentiasa buat laporan kan. Kalau kita tahu malaikat sentiasa daripada pagi sampai petang, ada malaikat yang sentiasa melapor apa yang kita lakukan. Daripada petang sampai subuh, malaikat sentiasa melaporkan apa yang kita buat ni kepada Allah. Jadi kalau yang baik yang dilaporkan oleh malaikat, maka Allah akan rasa bangga kan. Allah akan rasa bangga dengan kita. Jadi kita nak Allah bangga dengan kita. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Okey. Jadi inilah kesimpulannya yang Ustazah harapkan antum manfaatkanlah masa dengan sebaiknya. Kita akan bahagia jika bijak menguruskan masa dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah tu maksudnya apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suka kita buat. Apa yang Allah suka itulah sebenarnya yang bermanfaat untuk diri kita. Okey, jadi kita akan derita jika terlalu banyak membuang masa dengan perkara dosa atau aktiviti yang tidak berfaedah. Jadi banyaklah aktiviti yang tidak berfaedah kan. Kalau kita bersantai-santai kan, tak ada improvement dalam diri kita. Jadi kita kena cari sesuatu yang boleh menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita kena buat pilihan yang terbaik. Kita kena yakin apa yang kita buat hari ini adalah untuk akhirat kita, untuk kehidupan akhirat kita. Apa yang kita baca, bacalah buku-buku yang memberi manfaat, ilmu yang bermanfaat, yang dapat membangunkan diri kita ke arah yang lebih baik. Apa yang kita dengar kan, dengarlah muzik ataupun dengarlah perkataan-perkataan yang memberi motivasi untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi kita kena semak balik satu hari kehidupan kita kan, kehidupan kita sebelum-sebelum ni apa yang kita buat. Adakah kita boleh memberi manfaat untuk diri kita, memberi manfaat untuk keluarga kita kan. Sekarang ni antum banyak berada di rumah kan. Apa yang kita telah buat untuk mak ayah kita, kebaikan-kebaikan apa yang kita buat. Jadi kita kena selalu muhasabah, sebelum tidur muhasabah apa yang hari ni kita dah buat. Apa kebaikan-kebaikan yang kita dah buat untuk diri kita, kebaikan-kebaikan yang kita dah buat untuk orang lain, terutamanya ibu ayah kita. Jadi jadilah kita hamba Allah yang Allah redha dengan kita.
Jadi untuk keberkatan hidup kita, kan, bangun pagi, pastikan kita tidak tinggal dengan baca Quran, kan, insya-Allah. Semoga Ustazah harap lepas ni yang belum ada jadual hidup, jadual waktu, pastikan antum buat jadual, insya-Allah. Jadual tu sangat membantu untuk antum menyusun kehidupan antum. Kalau tanpa jadual waktu, kita tak perasan yang banyak waktu-waktu kita terbuang begitu saja. Jadi insya-Allah itu saja untuk malam ini. Wallahu alam. Jadi insya-Allah Ustazah serahkan pada Ustazah Wan Aisyah. Okey, insya-Allah okay, alhamdulillah, jazakillah diucapkan kepada Ustazah Masih Dayu di atas perkongsian yang telah diberilah. Okey, insya-Allah Ustazah nak kongsi sedikit atau buat kesimpulan sikit lah. So kalau kita ikut jumlah masa, kan, semua orang diberi masa yang sama, kan. Semua orang mendapat jumlah masa yang sama 24 jam. Jadi tak ada orang dapat kurang, kan. Jadi semua dapat masa yang sama. Kalau menurut Hasan Al-Banna, tugas kita ataupun kewajipan kita ni, kerja kita ni, bahasa mudahnya, dia banyak daripada masa yang kita ada, kan. Jadi macam Ustazah Masih Dayu beritahu tadi, macam mana kita nak urus masa kita dengan baik? Jadi kena ada perancangan. So perancangan tu sangat penting lah anak-anak. So jangan kita gunakan masa kita dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Okay. Ibaratnya kalau pepatah peribahasa Melayu kata, masa tu ibarat pedang, kan. Kalau kita tak potong dia yang akan potong kita, kan. Okay, insyaAllah. So program kita anak-anak tidak berakhir di sini sahaja. Okay, insyaAllah program QIAM kita akan bersambunglah dengan agenda-agenda seterusnya. So diharapkan anak-anak akan bersedialah untuk solat tahajud, okay, solat taubat, solat hajat, witir, dan akhir sekali subuh berjamaah bersama keluarga lah. Kemudian ada agenda seterusnya, kita boleh baca maksurat bersama-sama keluarga lah. So cuba amalkan agenda-agenda yang telah disusun oleh pihak sekolah. Dan Ustazah mengharapkanlah semua murid dapat melaksanakan agenda ini, insyaAllah, bersama-sama ahli keluarga. Okay, bagi banat yang uzur ataupun yang tak dapat melaksanakan agenda-agenda yang disusun, so anak-anak boleh bangun awal sikit sebelum azan tu, kita galakkan dengan berzikir lah ataupun baca maksurat. Okay, insyaAllah. So Ustazah tutuplah kita punya program pada malam ini, insyaAllah, dengan membaca tasbih kifarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.